Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita membaca kitab Al-Mu'inul Mubin jilid yang pertama ke surat yang ke 15. Dah tahu muka surat, tanya pula. Saja nak test. Muka surat yang ke-15. Adapun bau musang az-zabad, maka hukumnya suci kerana ia daripada susu musang laut, seperti berkata Al-Mawari, ataupun peluh musang darat seperti kata An-Nawawi. Begitu juga dengan hukum kasturi kerana hadis Muslim innahu atyabut taib, bahwasanya kasturi itu ialah seharum-harum bau, dan juga ia daripada darah yang berubah kepada baik. Ini benda-benda yang lebih-lebihan, yang dikira sebagai satu benda yang bagus walaupun dia berlebihan. Seperti tadi kasturi terjadi daripada binatang, peluh binatang, dan menghasilkan daripada darah binatang, dan menghasilkan bau yang sangat baik. Yang paling wangi sekali ialah bau kasturi. Maka kasturi itu tidak dikira najis, malah boleh dibawa di dalam sembahyang. Dan susu yang tiada dimakan dagingnya, yakni selain daripada susu anak Adam, hukumnya adalah najis. Dan kiaskanlah kepada semua darah yang berubah di dalam badan. Dia kata begitu juga yang dikirakan najis ialah segala jenis susu binatang yang tak boleh dimakan. Maka najis hukumnya. Susu kucing, tuan-tuan yang bela kucing tu pregnant, dia mengandung pula susu kucing tu. Susu lembu tak apa, tidak najis, sebab lembu tu boleh dimakan. Susu unta, habis tu orang macam mana ustaz? Orang susu ibu kita tak boleh makan ustaz. Bagaimana dengan susunya? Sebab tu dia kata di sini selain susu ibu. Susu ibu tidak najis, boleh diminum, tidak najis. Tapi ustaz kata tadi yang tak dimakan dagingnya, susunya najis. Ibu tu tak dimakan dagingnya, kenapa tidak najis? Sebab ibu tu orang. Kalau ibu kucing, bukan orang walaupun ibu, sebab dia kucing. Jadi orang tak apa, binatang tu susu dia tak mau, iaitu binatang yang tidak dimakan dagingnya. Rimau daging, kucing daging, rimau susu, rimau susu, kucing susu, buaya ada buaya susu. Baik. Dan kata dia, dan kiaskanlah kepada semua darah yang berubah di dalam badan. Ubah daripada darah berubah menjadi susu, maka taklah jadi hal benda-benda itu. Dan susu yang dimakan dagingnya adalah suci, susu lembu dan segala binatang-binatang yang boleh dimakan dagingnya, maka susu-susu binatang tadi hukumnya tidak najis. Labanan khalisan sa'iran lisyaribin, susu yang suci, bersih, lagi memuaskan bagi orang-orang yang meminumnya. Kelebihan-kelebihan binatang ternak Allah Ta'ala jadikan kepada kita susu-susu. Daripada susu itu maka menjadikan kepada kita, memuaskan
dahaga, menghilangkan dahaga dan memberikan kesihatan kepada orang yang meminumnya. Jadi kenapa kita nak marah sangat anak-anak minum susu lembu? Sebab ada orang sebut, itulah kamu bagi makan susu lembu tu jadi anak lembu. Ya, selalu orang cakap macam tu. Ya, budak tu dah habis nyusu 2 tahun, mak dia pun nak pergi kerja, larat duk nyusu dia aja. Jadi dah 2 tahun setengah tukar susu tepung, tukar susu lembu. Salah ke? Allah jadikan ayat ini labanan khalisan, susu yang baik. Tak salah minum susu lembu. Kalau minum susu mak sekalipun, dididik macam lembu, lembulah dia. Walaupun mak dia tak bagi minum susu lembu, takut anak jadi lembu, minumlah susu dia sampai 4 tahun, sampai tumbuh gigi dia isap susu mak lagi. Saya tak yakin dengan susu lembu, Ustaz. Saya yakin dengan susu ibu juga. Tapi dididik anak tu macam lembu, tetaplah anak dia jadi macam lembu. Dia tengok juga, bergantung juga kepada didikan kita. Susu lembu pun bagus, cuma peringkat awal susu ibu lah yang paling bagus. Tak dapat lawan dengan mana-mana susu. Anak jadi kenyang dengan susu ibu saja. Tetapi kenalah ada susu yang lain. Sebab itu Allah Ta'ala ciptakan susu-susu tadi untuk kita. Habis itu kalau susu unta, jadi unta lah budak tu. Tengok anak kamu perangai macam unta, minum air punya banyak, unta macam itu pula. Dia bergantung sama kepada didikan. Susu-susu tadi tidak dikira najis, sebab daging-daging binatang tadi boleh diminum. Tiap-tiap sesuatu binatang yang boleh dimakan, susunya adalah tidak najis dan hukumnya adalah halal. Ustaz, macam suami dia, isteri dia ada anak kecil, jadi suami dia tu Ustaz pergi minum susu isteri Ustaz. Adakah susu suami dia tu menjadi anak susuan? Isteri kerja, dia perahnya susu bola meti sejuk. Suami balik kerja dahaga, dia pergi togok botol tu. Ni apa ni, susu bila macam ni, dia pun minum. 5 teguk Ustaz, kenyang Ustaz. Adakah anak itu suami ni dikira anak susuan? Ada tuan-tuan macam itu. Tak ada susuan. Budak susuan ni bawah pada 2 tahun. Yang suami yang menyusu dengan isteri ni dah 40 tahun, nak anak apa lagi? Bapak susuan lah itu. Itu bukan dikira anak susuan, merapu. Baik. Dan barang yang tiada berubah di dalam badan itu suci hukumnya, seperti peluh dan air liur. Dalam badan, air keluar daripada badan pun air, seperti air liur. Dalam badan kita ni pun air liur, bila diludah pun jadi air liur. Dalam badan kita ada air, bila keluar jadi peluh. Maka peluh dan air liur itu tidaklah dikira sebagai najis. Sebab itu kalau kita pergi makan roti canai di kedai, nasi kandar dan sebagainya, berpeluh-peluh hamba Allah tu tidak dikira sebagai najis. Ya, dia duk tanya pelanggan ramai, peluh ni bersimbah. Kadang-kadang tak sempat nak peluh, dia goncang-goncangnya kepala dia tuan-tuan. Berterabur atas itu, hantam saja dah. Tidak dikira sebagai najis. Tuan-tuan pergi kenduri kahwin, satu hidang 4 orang, yang seorang tu gigi palsu tak siap. Saya nak makan menyimbang, saya nak makan nak berbual, berbual makan, berbual terkeluar air liurnya, jatuh di atas kari, hukumnya tidak najis. Tuan-tuan ambil setiap camca, buangkan air liurnya. Kalau macam saya tak buang Ustaz, saya kacau lagi Ustaz, itu pun sah hukum dia, tidak dikira sebagai najis, tak jadi masalah. Baik. Dan darah beku dan daging seketul
dan basahnya faraj daripada haiwan yang suci itu hukumnya suci.